Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Muhammad Zakwan dan rakan sekalian. Hari ini saya dan rakan saya ingin membentangkan kajian mengenai analisis gaya bahasa yang dicadangkan dan filem yang dipilih adalah Misteri Delilah versi 1. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hasmiza binti Kamrul Zaman, nombor matrik 263587. Pengenalan. Filem ini ditayangkan pada tahun 2009 dan dilakonkan oleh Zul Arifin, Elizabeth Tan, Saskia Dahuri, Datuk Roshamno dan beberapa pelakon tambahan seperti Namron dan Mas Khan. Filem ini bergenre thriller psikologi, iaitu genre yang menggambarkan psikologi watak yang tidak stabil. Apa yang membuatkan filem ini bergenre psikologi thriller adalah persoalan terbesar yang berputar di minda dan tingkah laku watak terbabit. Nama filem Misteri Delilah diambil bersempena dengan nama Laila, iaitu anak kepada pemilik banglo di Bukit Fraser, Pahang. Kejadian misteri telah berlaku di sana apabila Laila telah menghilangkan diri selepas bertengkar dengan suaminya, Jeffrey. Filem ini dianggap unik bagi produksi filem tempatan kerana filem ini mempunyai konsep dan genre misteri seperti filem bertaraf antarabangsa seperti di Hollywood. Pengarah filem ini iaitu Syafiq Yusof menyatakan bahawa filem ini dihasilkan dengan menitik beratkan aspek yang tidak terlalu berat dengan menyuntik elemen komersial bagi menghasilkan filem itu sebagai tontonan ringan dan mudah diikuti. Maka, gaya bahasa yang digunakan oleh pelakon-pelakon juga mencerminkan konsep filem yang dihasilkan. Tujuan penulisan ini iaitu gaya bahasa adalah bagi mendidik penonton tentang kaedah berkomunikasi dengan orang lain. Filem ini sesuai dijadikan kajian kerana filem ini menggunakan banyak elemen misteri dan plot twist untuk membangkitkan rasa ingin tahu penonton terhadap pengakhiran babak dalam filem ini. Akhirnya, filem ini mempunyai pengajaran yang boleh dipelajari, iaitu jangan mudah percaya pada cerita atau berita sebelum siasat terlebih dahulu, serta beberapa gaya bahasa yang boleh diteliti dan difahami. Sinopsis filem. Kisah ini berlaku di sebuah rumah banglo di Bukit Fraser, Pahang. Jeffrey bersama isterinya Laila bercuti di banglo milik arwah ayah Laila untuk meluangkan masa bersama-sama. Pada malam itu, Jeffrey dan Laila telah bertengkar. Keesokan harinya, Jeffrey mendapati bahawa isterinya telah hilang. Jeffrey yang risau akan keselamatan isterinya telah menghubungi pihak polis untuk mengesan keberadaan Laila. Imam Aziz telah memaklumkan kepada pihak polis bahawa keberadaan isteri Jeffrey iaitu Laila telah dikenal pasti dan beliau berada dalam keadaan yang selamat. Jeffrey yang pada mulanya gembira melihat isterinya kembali tiba-tiba berasa pelik kerana wanita yang muncul bersama Imam Aziz itu adalah wanita lain tetapi mengaku dirinya sebagai Laila. Laila meminta maaf kepada Jeffrey kerana telah melarikan diri dan menyusahkan banyak pihak, namun Jeffrey yang kelihatan terkejut tidak mempercayai bahawa wanita itu adalah isterinya. Jeffrey yang berasa cemas terus menghubungi Inspektor Azman untuk datang dan melakukan penangkapan terhadap wanita berkenaan. Ketika Jeffrey berjalan menuju ke pintu keluar, wanita tersebut mengacukan pistol ke arah kepala Jeffrey. Jeffrey yang terkejut terus menanyakan motif wanita tersebut berbuat demikian. Wanita itu memberitahu bahawa dia hanya mahu mengaut kekayaan keluarga Laila. Pertengkaran yang hebat telah berlaku antara Jeffrey dengan Inspektor Azman. Inspektor Azman terus-menerus menekan Jeffrey supaya menceritakan apa yang berlaku kepada isterinya Laila yang sebenarnya. Jeffrey tanpa sedar telah membongkarkan rahsianya bahawa kereta yang dipandu oleh Laila tempoh hari berada di dalam gaung di selekoh tajam susul keluar Bukit Fraser. Akhirnya Jeffrey mengaku dia telah membunuh isterinya. Belum sempat Jeffrey digari oleh Inspektor Azman, dia telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kenderaan. Malangnya, dia telah mengalami kemalangan dan kereta yang dipandunya telah terbabas lalu terbakar. Tetapi apa yang mengejutkan adalah kemunculan Laila pada akhir babak cerita ini. Seterusnya, konsep gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gambaran rasa pengarang terhadap penulisan yang dihasilkannya. Gaya atau gaya bahasa dikenali dalam retorik sebagai gaya. Penekanan penggunaan gaya bahasa
adalah pada kemahiran menulis sesuatu dengan indah, yang kemudian gaya tersebut telah berubah kepada kemampuan dan kepakaran untuk menulis atau menggunakan perkataan dengan indah. Gaya bahasa yang menggunakan perkataan yang mempunyai makna di mana ia sengaja menyimpang dari maksud perkataan yang asal untuk memberi kepelbagaian dan kekuatan ekspresi. Hal ini juga secara tidak langsung telah meningkatkan nilai keindahan sesuatu bahasa dalam karya yang dihasilkan dari segi makna mahupun bunyi. Contoh gaya bahasa termasuklah metafora, simili, personifikasi, epifora dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Nadira binti Abdul Salim dan saya akan meneruskan penerangan bagi analisis gaya bahasa, perbincangan dan juga kesimpulan. Don, senang. Go. Cantik rumah ni. Dah 2 tahun saya bertugas kat sini. Ini kali pertama saya masuk mall. Dari dialog ini, kita boleh nampak di mana sifat cantik diberikan kepada sebuah rumah yang seharusnya dikatakan kepada manusia menerusi gaya bahasa personifikasi. Personifikasi didefinisikan sebagai gaya bahasa yang memberi sifat atau watak manusia kepada yang bukan manusia atau dipanggil sebagai benda-benda yang tidak hidup. Bagaimana rumah boleh dikatakan cantik sedangkan rumah tiada rupa? Rumah tersebut telah lama usang tapi masih dapat digambarkan cantik di luar mahupun di dalam rumah yang dipenuhi hiasan dalaman dengan gaya ala-ala klasikal. Dalam masyarakat kini, kita dapat melihat rumah yang usang telah kotor, malahan dipenuhi pokok-pokok lalang akibat ditinggalkan begitu saja apabila sudah mendapat rumah yang baharu. Jangan ikut I. You left me alone so now you can sleep alone. Fine. Jangan ikut I. Melalui dialog sebentar tadi, kita boleh nampak bahawa terdapat pengulangan kata seorang diri pada akhir secara berturutan. Ia adalah dialog dianggap sebagai gaya bahasa epifora. Epifora adalah salah satu gaya bahasa perulangan yang berlaku sama seperti gaya bahasa anafora, tetapi ia merupakan pengulangan kata-kata atau frasa pada akhir baris dialog atau tulisan puisi dan sajak. Seorang diri ini dimasukkan sebagai bersendirian dan tidak mempunyai sesiapa bersama, melainkan yang ada hanyalah diri kita sendiri. Ada waktu ketika kita akan rasa peritnya bersendirian, lagi-lagi ditinggalkan secara sengaja. Maka ia boleh mengakibatkan amarah yang membuat-buat sehingga meminta orang lain untuk bersendirian juga supaya merasa apa yang sedang kita lalui. Kalau betul lah perempuan tu isteri saya, dia takkan letak apa-apa dalam kopi yang Imam minum tu. Sebab kopi itu dia yang buat. Dari dialog ini adalah gaya bahasa ironi. Ironi adalah salah satu gaya bahasa yang dipanggil sebagai sindiran atau perlian secara halus terhadap sesuatu dengan tujuan untuk ditujukan kepada seseorang. Ia dapat dilihat menerusi bahasa kiasan di mana kata-kata tersebut menyimpang daripada maksud sebenar. Jeffrey menyindir kopi yang telah dibuat oleh orang yang mengaku sebagai isterinya itu. Kita dapat lihat di sini bahawa Jeffrey menyatakan dialog di atas secara bertentangan daripada maksud sebenar di mana dia tahu isterinya itu telah memasukkan sesuatu ke dalam minuman tersebut. Jeffrey dengan sinis mengungkapkan kata-kata sindiran yang telah memberi kesan yang mendalam kepada Imam Aziz. Aku tak nak tengok hidup kau susah. Kau nampak hidupku senang sangat ke sekarang ni, Farid? Kau nampak aku senyum? Dialog ini menggambarkan bahawa bentuk pertanyaan yang digunakan untuk tujuan menimbulkan gaya bahasa erotesis. Erotesis ini adalah salah satu gaya bahasa seperti mengejek yang dituturkan di dalam bentuk pertanyaan secara penegasan yang tidak memerlukan jawapan sebaliknya. Pertanyaan secara gaya erotesis sangat jelas diperkatakan oleh Jeffrey membalas percakapan kepada adik iparnya Farid. Jeffrey seolah-olah mahu mengejek pernyataan yang ditanyakan oleh Farid
seperti sama sekali tidak menghendaki jawapan di sebalik dialog tersebut. Jadi, ia seakan-akan memperoleh kesan yang mendalam ketika menggunakan pertanyaan erotesis dalam sesuatu dialog dan ia berfungsi untuk menggerakkan imajinasi penonton. Aku nak tanya kau. Berbaloi ke kau buat semua ni? Berbaloi kau masuk penjara sebab hal ni? Yang diberikan adalah gaya bahasa anafora. Anafora adalah gaya bahasa yang kita akan dapat lihat di mana ada perulangan pada perkataan baris awal yang sejajar atau berturutan dan fungsinya adalah untuk memperolehi kesan penegasan atau keindahan sesuatu irama pada dialog atau tulisan tersebut. Jadi, perulangan kata pertama iaitu berbaloikah pada setiap baris menekankan bahawa adakah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut menilai. Pertanyaan yang disoal secara sejajar ini sangat indah apabila diperdengarkan dan ia membawa maksud yang sama. Jeffrey menyatakan soalan secara berturutan kepada adik iparnya iaitu Farid sama ada berbaloi atau tidak perbuatan dan keputusan atas perbuatan yang dilakukannya. Lepas menganalisis beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam filem ini, kami mendapati terdapat dua gaya bahasa yang ketara iaitu gaya bahasa ironi dan juga gaya bahasa erotesis. Gaya bahasa ironi ini dikait sebagai bahasa sindiran yang di mana dalam komuniti masyarakat sekarang adalah sangat relevan dan lazim sekali. Jika kita dapat lihat, bahasa sindiran ini punya makna tertentu dan ia disampaikan dalam bersifat halus. Dalam penggunaan gaya bahasa ini menunjukkan bahas masyarakat petah dalam memberi kata bagi menyampaikan sesuatu perkara itu bukan secara terus terang dan tepat tetapi ia secara tersirat. Hal ini kerana kita dapat memperlihat kehidupan masyarakat yang sering menjaga perasaan seseorang dengan cara berkias dan tersirat. Bertujuan untuk mengelakkan pergaduhan berlaku apabila menggunakan bahasa ironi dalam pertuturan. Ia boleh menyinggung perasaan orang lain jika kita bercakap secara berterus terang tanpa berlapis dalam pertuturan. Dengan ini, kita dapat lihat masyarakat sangat mementingkan kehalusan dalam bahasa, membentuk masyarakat yang saling menghormati, beradat, beragama dan sebagainya dalam penggunaan gaya bahasa ironi. Bagi gaya bahasa erotesis pula, ia juga sudah menjadi kebiasaan dalam berkombinasi sesama komuniti masyarakat. Kadang-kadang gaya bahasa erotesis ini digunakan untuk memberi teguran yang mengejek dan terang-terangan tetapi di dalam bentuk pertanyaan agar mereka faham dan terkesan dari gaya bahasa penegasan ini. Ini menunjukkan masyarakat juga bijak berbicara bagi menyampaikan sesuatu perkara di dalam bentuk soalan yang mengejek dan secara berterus terang. Walaupun ia mampu menyinggung perasaan orang lain tetapi mesej yang ingin disampaikan berjaya memberi kesan yang hebat kepada penerima. Penggunaan bahasa erotesis ini diperhatikan dalam kehidupan masyarakat kerana ia sangat memberi penegasan dari segi teguran secara terang-terangan supaya masyarakat dapat buka mata dan memahami mesej yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, kami mendapati pelbagai jenis gaya bahasa yang dapat dipelajari melalui filem Misteri Delilah. Kami juga memperolehi pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci tentang aspek gaya bahasa yang digunakan dalam filem yang dikaji. Penggunaan gaya bahasa yang sesuai dan unik bukan sahaja dapat meningkatkan lagi mutu filem, malahan juga dapat menarik minat penonton untuk berimajinasi berdasarkan dialog yang diungkapkan oleh setiap watak. Penonton-penonton juga dapat memahami sesebuah filem dengan lebih mendalam dengan adanya penggunaan gaya bahasa yang digunakan dalam setiap dialog. Gaya bahasa bukan sahaja menjadi ikutan dalam sesebuah filem, malahan juga memberi impak kepada kita dari segi imajinasi dan pemahaman yang lebih luas, terutamanya mengenai gaya bahasa yang terkandung dalam setiap karya yang dihasilkan. Sekian, terima kasih.